Baik pelajar semua, hari ini kita masuk bab 1, daya dan gerakan 2. Jangan risau, bab ini bukan nak suruh kamu angkat meja makmal, ya. Kita belajar bagaimana daya bertindak, bergabung, dileraikan dan diseimbangkan. Dalam bab ini ada 4 fokus utama: daya paduan, leraian daya, keseimbangan daya, dan kekenyalan. Kalau faham 4 benda ini, soalan fizik akan nampak lebih mesra. Ingat, fizik bukan susah, cuma dia suka bergerak. Daya paduan ialah satu daya tunggal yang mewakili gabungan semua daya. Macam kerja kumpulan, walaupun ramai yang tolak, akhirnya kita nak tahu keputusan terakhir. Bergerak ke kanan, kiri atau tak bergerak langsung. Kalau daya sama arah, kita tambah. Kalau bertentangan, kita tolak. Arah ikut daya yang lebih besar. Jadi jangan panik bila nampak banyak anak panah. Cari siapa paling kuat, ITU dia bos arah gerakan. Ini formula popular. F sama dengan ma. Bukan formula rahsia NASA. Tapi memang sangat penting. F ialah daya paduan, M ialah jisim, dan A ialah pecutan. Kalau daya besar, objek lebih mudah memecut. Kalau jisim besar, objek lebih liat sikit, macam beg sekolah hari Isnin. Contoh, troli 5 kg dikenakan daya 20 N, maka pecutannya 4 meter per saat kuasa 2. Mudah kan? Formula kecil, kuasa besar. Gambar rajah jasad bebas ialah kira kita lukis semua daya yang bertindak pada satu objek sahaja. Fokus kepada objek, bukan cerita HIDUP dia. Biasanya ada berat W ke bawah, daya normal R ke atas, daya F yang dikenakan, dan daya geseran F yang melawan gerakan. Kalau rajah ini kemas, penyelesaian pun jadi kemas. Kalau rajah serabut, otak pun ikut bersilat. Jadi lukis dengan tenang dan label dengan jelas. Leraian daya berlaku apabila daya bertindak pada sudut. Kita pecahkan daya kepada 2 komponen, Fx mengufuk dan Fy menegak. Formula penting ialah Fx sama dengan F cos theta dan Fy sama dengan F sin theta. Macam kita pecahkan kerja rumah kepada bahagian kecil supaya tak nampak menakutkan. Daya pun begitu. Bila sudah dipecahkan, soalan jadi lebih mudah dikira. Jangan takut pada theta, dia cuma sudut, bukan hantu makmal. Kenapa menarik objek pada sudut ke atas lebih mudah daripada menolak ke bawah? Sebab apabila kita menarik ke atas, komponen menegak mengurangkan daya normal. Bila daya normal kurang, geseran pun kurang. Bila menolak ke bawah pula, objek makin menekan lantai, geseran bertambah. Macam tolak almari sambil marah, makin susah. Jadi dalam fizik, strategi penting. Bukan kuat semata-mata, tapi arah daya mesti bijak. Keseimbangan daya berlaku apabila jumlah daya paduan sama dengan sifar. Maksudnya, daya ke kanan sama dengan daya ke kiri, daya ke atas sama dengan daya ke bawah. Objek boleh pegun atau bergerak dengan halaju seragam. Jadi jangan ingat seimbang mesti diam sahaja. Kereta yang bergerak dengan kelajuan tetap pun boleh dianggap seimbang. Dalam HIDUP pun sama. Seimbang bukan bermaksud tak bergerak, tetapi bergerak dengan terkawal. Jika 3 daya bertindak dan objek berada dalam keseimbangan, kita boleh gunakan segitiga daya. Vektor daya disusun kepala ke ekor. Kalau bentuknya tertutup, maksudnya daya seimbang. Contohnya beban yang tergantung pada 2 tali. Berat ke bawah diseimbangkan oleh tegangan tali kiri dan kanan. Ini nampak macam seni geometri, tapi sebenarnya fizik sedang tersenyum. Bila vektor tertutup, hati pun tenang. Kekenyalan ialah keupayaan bahan kembali kepada bentuk asal selepas daya dialihkan. Spring ialah contoh paling baik. Hukum Hooke menyatakan F sama dengan Kx selagi had kenyal tidak dilampaui. Kalau tarik sikit, spring balik semula. Kalau tarik melampau, dia merajuk dan tak kembali asal. Dalam HIDUP pun begitu. Tekanan boleh membentuk kita, tapi jangan sampai melampaui had. Jaga diri, jaga spring, dua-dua penting. Sekarang kita uji kefahaman. Jangan takut dengan soalan. Soalan bukan musuh, dia cuma nak tahu kita faham atau belum. Untuk daya, ingat formula F sama dengan ma. Untuk spring, ingat F sama dengan Kx. Bila nampak nombor, jangan panik. Susun maklumat, pilih formula, ganti nilai, kira. Kalau salah sekali, ITU latihan. Kalau cuba lagi, ITU kemajuan. Dalam fizik, pelajar yang berjaya bukan yang tak pernah salah, tapi yang tak berhenti cuba. Soalan 1 tanya maksud daya paduan. Jawapannya, daya paduan ialah satu daya tunggal yang mewakili kesan gabungan semua daya yang bertindak ke atas objek. Dalam bahasa santai, banyak daya masuk mesyuarat. Daya paduan ialah keputusan akhirnya. Kalau daya paduan wujud, objek boleh memecat. Kalau daya paduan sifar, objek seimbang. Ingat kata kunci, gabungan daya, satu daya tunggal. Ada magnitud dan arah.
Soalan 2. Daya 80N ke kanan dan 30N ke kiri. Oleh sebab arah bertentangan, kita tolak. Daya paduan sama dengan 80 tolak 30. Jawapannya 50N. Arah ikut daya yang lebih besar, iaitu ke kanan. Jadi jawapan lengkap ialah 50N ke kanan. Jangan jawab 50N sahaja, nanti arah merajuk. Dalam fizik, arah sangat penting sebab daya ialah kuantiti vektor. Soalan 3. Troli berjisim 5 kg dikenakan daya paduan 20N. Gunakan formula F sama dengan ma. Maka 20 sama dengan 5 darab A. Untuk cari ia, bahagi 20 dengan 5. Jawapannya 4 meter per saat kuasa 2. Jadi percutan troli ialah 4 meters. S kuasa negatif 2. Formula ini pendek, tapi markah dia manis. Asalkan susun langkah, senang dapat jawapan. Soalan 4 minta 3 perkara penting dalam gambar rajah jasad bebas. Jawapan sesuai ialah objek yang dikaji, anak panah daya, dan label daya. Contohnya W untuk berat, R untuk daya normal, F untuk daya dikenakan, dan F untuk geseran. Rajah ini ibarat peta daya. Kalau peta jelas, perjalanan menyelesaikan soalan pun lancar. Jangan lukis terlalu seni sampai fizik jadi lukisan abstrak pula. Soalan 5 tanya maksud simbol. W ialah berat, bertindak ke bawah. R ialah daya normal, biasanya ke atas. F ialah daya yang dikenakan, contohnya tarikan atau tolakan. F ialah daya geseran, biasanya melawan gerakan. Ingat, huruf kecil FITU geseran, bukan friend. Tapi geseran kadang-kadang macam kawan juga sebab dia bantu kita berjalan tanpa tergelincir. Namun dalam soalan gerakan, dia biasanya melawan. Soalan 6. Daya 100N pada sudut 30 darjah. Komponen mengufuk Fx sama dengan F cos theta. Jadi Fx sama dengan 100 cos 30, iaitu 86.6N. Komponen menegak Fy sama dengan F sin theta. Jadi Fy sama dengan 100 sin 30, iaitu 50N. Jawapan, Fx 86.6N dan Fy 50N. Ingat, bila sudut dari mengufuk, cos untuk mengufuk, sin untuk menegak. Jangan tertukar, nanti kalkulator pun pening. Soalan 7 tanya, kenapa menarik ke atas lebih mudah daripada menolak ke bawah? Jawapannya, menarik pada sudut ke atas menghasilkan komponen menegak ke atas yang mengurangkan daya normal. Bila daya normal berkurang, geseran pun berkurang. Menolak ke bawah pula menambah daya normal, maka geseran bertambah. Jadi bukan siapa paling kuat, tapi siapa paling bijak guna arah daya. Fizik ajar kita kerja smart, bukan sekadar kerja hard. Soalan 8, tanya maksud keseimbangan daya. Keseimbangan daya berlaku apabila daya paduan ke atas objek sama dengan sifar. Maksudnya, jumlah daya ke kanan sama dengan kiri, dan jumlah daya ke atas sama dengan bawah. Dalam simbol, sigma F sama dengan sifar. Bila ini berlaku, objek tidak mengalami pecutan. Mudahnya, semua daya sedang berdamai. Tiada siapa menang, tiada siapa kalah, objek pun tenang. Soalan 9. Objek berada dalam keadaan seimbang. Apakah dua kemungkinan gerakannya? Pertama, objek boleh pegun. Kedua, objek boleh bergerak dengan hal laju seragam. Kedua-duanya betul kerana daya paduan sama dengan sifar bermaksud tiada pecutan. Jadi seimbang tidak semestinya diam. Kadang-kadang bergerak pun masih seimbang, asalkan kelajuan tetap. Macam HIDUP, bergerak perlahan pun tak apa, yang penting stabil. Soalan 10 tentang hukum Hooke. Diberi K sama dengan 200N per meter dan X sama dengan 0.05 meter. Formula ialah F sama dengan Kx. Maka F sama dengan 200 darab 0.05. Jawapannya 10N. Jadi daya yang dikenakan ialah 10N. Senang kan? Bila nampak spring, ingat F sama dengan Kx. Jangan tarik spring berlebihan, nanti spring hilang sabar. Belajar pun sama, belajar konsisten. Jangan last minute sangat.